Assalamualaikum cinta dan sayang, saudara-saudari sekalian tidak kira di mana jua anda berada. Senang sekali saya di sini mas dapat bersama dan bersua lagi dengan anda. Baiklah sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya. Apa kabar? Sihat? Saya harap semoga anda semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan juga, saya ingin mengucapkan salam Aidiladha 2021 kepada anda semua. Semoga anda semua dapat dan mampu meraihkannya dan menyambutnya dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, semangat dan juga kesederhanaan di samping keluarga dan orang-orang yang tersayang hendaknya. Walaupun dalam keadaan situasi pandemik ini, usah biarkan keadaan pandemik ini menghambat keinginan dan hasrat anda untuk menyambut kehadiran Aidiladha 2021 ini. Alright guys? Baiklah, tanpa berlengah, saya bakal berkongsikan dengan anda antara kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, saya bakal berkongsikan dengan anda antara kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi jika anda ingin tahu apakah antara kisah Saidina Uthman yang bakal saya kongsikan, usah ke mana-mana. Terus setia bersama saya. Macam, boleh? Janji dengan saya? Memperluas Masjid Nabawi. Itulah tajuk kisah daripada antara kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang ingin sekali dan bakal saya kongsikan kepada anda semua. Baiklah, sudahkah anda bersedia untuk mendengarnya? Jom kita sama-sama dengarkan. Semakin lama, semakin ramai kaum muhajirin datang ke Madinah. Kaum Ansar di Madinah juga semakin ramai. Keadaan itu menyebabkan Masjid Nabawi tidak dapat lagi menampung jumlah yang ramai. Para jemaah memenuhi masjid sehingga ke kaki 5 masjid. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang kaya di kota Madinah, siapakah antara para sahabat yang ingin memperluas Masjid Nabawi? Mendengar pertanyaan baginda itu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu segera menawarkan dirinya untuk membantu memperluas Masjid Nabawi. Dengan izin Rasulullah SAW, Uthman bin Affan segera menemui pemilik rumah di sekitar Masjid Nabawi. Beliau membeli 5 buah rumah penduduk di situ. Kemudian, beliau memanggil tukang-tukang bina untuk merobohkan ke-5 buah rumah tersebut sekaligus memulakan kerja memperluas Masjid Nabawi. Tukang-tukang bina melakukan kerja mereka dengan penuh semangat. Uthman bin Affan sangat menghargai setiap orang yang menyumbangkan tenaga dalam usaha memperluas Masjid Nabawi. Ketika tercetusnya Perang Tabuk, Uthman bin Affan telah menyumbangkan 900 ekor unta untuk pasukan muslimin dan mendermakan uang sebanyak 1,000 dinar. Masya Allah, betapa mulia sungguh hati Uthman bin Affan ni kan guys, setuju tak? Ketika berlakunya Perang Badar, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Uthman bin Affan untuk turut serta ke medan perang. Baginda meminta Uthman bin Affan supaya menjaga isterinya, Ruqayyah, yang sedang sakit pada masa itu. Uthman bin Affan berasa sangat sedih kerana tidak dibenarkan berperang. Namun, beliau sedar akan tanggungjawab terhadap isterinya. Ruqayyah meninggal dunia sewaktu tercetusnya Perang Badar. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di sisi suaminya, Uthman bin Affan. Meskipun Uthman bin Affan tidak terlibat secara langsung dalam Perang Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bagimu pahala seperti orang yang mengikuti Perang Badar. Perang Badar telah dimenangi oleh pasukan muslimin. Sekian dan demikian perkongsian kisah antara kisah dari Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang sempat dan dapat kiranya untuk saya kongsikan pada kali ini dalam rancangan Nur Islam. Sebelum saya mengakhiri dan berlalu pergi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dengan seikhlas dan setulus hati saya kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk menonton dan mendengarkan antara kisah daripada para sahabat dan sebagainya. Okey, dan untuk kali ini seperti mana saya katakan awal tadi, kisah Saidina Uthman bin Affan menjadi pilihan saya. InsyaAllah hingga kita bersua lagi dalam kesempatan mendatang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. Fi hifzillah, fi amanillah. Saya sayang anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.